hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terima kasih yang dihormati pengurusi majlis Al-Fadil Ustaz Faizal, yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam kita, yang dihormati seluruh jawatankuasa surau, yang dihormati para ustaz, ya, para alim ulama, pelajar-pelajar tahfiz, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin inayah daripada Allah kita dapat hadir malam ini dalam majlis ilmu yang seperti ini. Majlis yang begini cantik, yang begini baik, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai majlis Raudatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga. Muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, bila sebut tentang Ramadan ini, hari ini kita sudah masuk Ramadan yang ke berapa? Yang kelima, kan? Ramadan kita sudah berpuasa 4 hari, masuk Ramadan yang kelima. Baru tadi, lepas maghrib tadi masuk Ramadan yang kelima. Malam yang kelima tarawih, maknanya sudah hampir menemui titik penamat di zon yang pertama, ataupun kita sebut sebagai tapisan yang pertama. Baik, muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan masa yang ada ini, setengah jam, dalam masa setengah jam insya-Allah, setengah jam atau 40 minit, kita cuba bincanglah. Bila masuk Ramadan ni, ustaz-ustaz ni isi lebih kurang daripada awal sampai Ramadan akhir, lebih kurang. Ayatnya, firmannya, hadisnya lebih kurang, mungkin ada sedikit tambahan. Bila sebut tentang Ramadan, beberapa ayat Quran yang kita selalu dengar, kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat perintah. Allah Ta'ala arahkan kita, wahai orang beriman, kata Allah, aku wajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana aku wajibkan orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Di akhir ayat ini, muslimin muslimat dirahmati Allah, Allah Ta'ala meletakkan kayu ukur ataupun KPI, kan? Kayu ukur pencapaian hamba Allah Ta'ala, kita semua ni, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Allah tak sebut pasti bertakwa. Sebab apa tuan-tuan dirahmati Allah? Sebab tu kita disediakan beberapa tapisan. Ramadan ini madrasah, kan? Madrasah Ramadan. Apa dia madrasah? Madrasah ni maknanya sekolah. Kita sebut sekolah, pondok, universiti, kan? Ada yang selalu sebut Universiti Ramadan. Kalau kita masuk universiti di IPTS, nak masuk ada syaratnya. Kena ada SPM lah, kena ada STPM lah, kan? Itu syarat masuk universiti. Masuk tadika pun sama juga. Tuan-tuan yang dah umur 40-30 tahun tak boleh masuk tadika. Kalau tuan-tuan apply jadi tadika, cikgu tadika tu berhenti, kan? Maknanya ada syarat nak masuk tadika, nak masuk sekolah. Tetapi dalam madrasah Ramadan tidak ada syarat. Kanak-kanak boleh masuk, orang tua boleh masuk, dewasa boleh masuk, lelaki boleh masuk, perempuan boleh masuk, dan yang sakit, yang tua, yang tak berupaya, semua sekali layak dalam masuk dalam madrasah Ramadan. Siapa yang atur ini? Siapa jadi moderator Ramadan ini? Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu muslimin muslimat dirahmati Allah, kedatangan Ramadan ini sebenarnya satu anugerah kepada kita. Anugerah. Walaupun umat-umat terdahulu sudah diwajibkan berpuasa, tetapi tidak sama seperti mana kita, umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita solid 30 hari. Lepas tu tuan-tuan dengar, kalau tengok kelebihan-kelebihan Ramadan, saya nak sebutlah kelebihan Ramadan malam ini insya-Allah. Kelebihan-kelebihan Ramadan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dirahmati Allah, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bagaimana Nabi sebutkan amalan sunat diberi pahala wajib, ya? Amalan sunat diberi pahala wajib. Amalan wajib diberi pahala pula 70 kali ganda daripada bulan biasa.
Nampak tak? Itu yang baru, yang asas. Maknanya seolah-olah kalau giant lah, sini ada giant tak? Kalau di kampung saya banyak giant, Nobita kurang, dia giant yang banyak. Kalau giant sehari itu dia jual baju ni atau telekung, dia jual RM10. Tiba-tiba masuk 1 bulan, bulan Ramadan lah kata, dia kata dengan ini giant selayang lah, giant selayang tawarkan siapa beli baju RM10, beli satu baju yang harga RM10, giant akan bagi dia 70 baju, 70 helai. Agak-agak tuan-tuan lah, agak-agak kita muslimin-muslimat yang dalam ni, giant berapa jam dia bertahan buka? Dia buka pukul 9 pagi, pukul 10 tutup. Sebab apa tutup? Habis, stok clear. Kan, datang surah pakcik ni, berapa harga? Saya nak beli ni baju ni, berapa harga? Air mineral berapa harga? Biasa harga RM1 satu kan. Tiba-tiba pakcik datang, dia kata, pakcik harga dia RM1, kami bagi satu kotak. Hah? RM1 satu kotak? Aku nak belilah semua kotak dalam ni. Sebab yang datang tu seorang penjual, tokek dan sebagainya. Akhirnya habis. Ini tawaran giant. Tetapi Allah Ta'ala tawar pada kita pula. Allah Ta'ala tawar pada kita, kadang-kadang kita buat aja. Nampak tak? Kita buat aja. Allah Ta'ala tawar sunat beri wajib, tak buat yang sunat, malas. Kan? Malah buat. Kenapa malas? Tadi berbuka banyak sangat kuih kat rumah. Tonton tengok 5 hari puasa ni, 4 hari puasa ni, meja tadi penuh tak? Kuih. Berapa jenis kuih tadi? Kuih karipap, kuih karipap satu, kuih donat satu, kuih apa lagi? Kalau dekat Sabah tu kuih onde-onde satu. Tuan-tuan ada kuih onde-onde. Macam-macam jenis kuih. Air pula banyak macam-macam color. Color putih, color merah, color hijau, color biru pun ada. Macam-macam jenis kuih. Akhirnya tak habis. Makan tak habis. Isteri kata, abang, banyak kuih lebih ni, bawa pergi masjid lah, bawa pergi surau. Tak payah, habis tarawih kan abang balik, abang habiskan. Nanti balik nanti abang belasah habis lah. Sebab tu tarawih tak boleh tahan lama tu. Kan? Sebab tu tazkirah kena buat 4 rakaat, tuan-tuan. Jangan buat 8. Malam saya pergi satu masjid di belah-belah Shah Alam. Ustaz nak tazkirah 4 rakaat ke 8 rakaat? Sebab hari pertama saya datang sini hari Khamis, saya tazkirah di Bukit Naga, satu masjid di Bukit Naga tu. 8 rakaat habis tazkirah, semua orang balik dah. Separuh balik. Sebab dia kata, Ustaz, kuih kat rumah tak habis lagi. Kan kalau kami duduk sini, kuih tu nanti tak habis makan. Nampak tak? Maknanya, tuan-tuan dirahmati Allah SWT, madrasah Ramadan mendidik jiwa kita. Nak sebutkan madrasah Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala mengatur kehidupan kita ni daripada awal pagi bangun, daripada subuh, daripada sahur sampai ke malam. Allah Ta'ala tarik sarapan pagi yang bulan biasa tu, Allah Ta'ala sedia waktu sahur. Untuk apa? Untuk kita bangun malam. Bangun malam. Lepas tu untuk kita sembahyang subuh berjamaah. Sebab tu kata Nabi, man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. 2. Man sama Ramadan imanan wahtisaban. Iman. Kenapa puasa? Sebab iman. Kenapa puasa? Sebab Allah suruh. Tanya, pakcik kenapa pakcik puasa? Memanglah puasa. Penyimpan mohon raja-raja dan umum, aku puasa lah. Dengan ini diumumkan besok puasa, dia pun puasa. Maknanya dia jadikan puasa sebagai adat, bukan ibadat. Itu silap ya. Yang kedua, wahtisaban, hisab. Maknanya kita cek setiap hari puasa kita. Dah habis buka tadi, cek hari ini macam mana puasa kita. Tidur banyak kah? Kan? Baca Quran banyak kah? Mengumpat banyak kah? Dan sebagainya. Setiap hari kita kena cek supaya untuk apa, tuan-tuan dan Allah? Sebab kita nak ambil darjat taqwa, la'allakum tattaqun. Baru kita layak dapat taqwa, baru kita layak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, sekadar kita puasa. Kam min shaimin min laysa lahum min siyamihi ilal ju' wal atash. Ini kita bimbang ni, Nabi sebut. Laysa lahum min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa ramai di kalangan umat aku yang berpuasa ni, kata Nabi, mereka ni tak dapat apa-apa. Tarak. Orang India kata, tak dapat kalu. Tak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Ni siapa mereka ni?
para ulama sebutkan mereka berpuasa dalam masa yang sama mereka tidak melaksanakan solat. Bukan orang sini lah, orang sini semua solat alhamdulillah. Ya, ramai jemaah ni, ramai. Bila ustaz-ustaz daripada Sabah ni datang Semenanjung ni, dia suruh nak tengok jemaah ramai. Ustaz-ustaz Semenanjung datang Sabah, sakit otak dia. Ya? Ustaz Sabah datang Semenanjung, okey kita ni sebab ramai audien kita. Sebab kita biasa di Sabah kami biasa duduk depan ni, kalau dah 4-5 orang ni alhamdulillah. Pergi bawa kitab, pergi mengajar masjid kan. Pergi tu Tok Imam dengan Tok Bilal tak semangat mengajar. Tok Imam, Tok Bilal, jom kita pergi kedai kopi ya. Kan? Ini realiti tuan-tuan dan macam Allah. Pengalaman dakwah kita lakukan di Sabah kan? Nak kongsi pada tuan-tuan. Kita masuk satu kampung pedalaman jauh. Dia jauh. Nak pergi tu nak kena pakai 4-wheel drive. Tahu 4-wheel drive kan? Yang tayang 4 tu kereta besar lah. Masuk dalam. Bila masuk dalam tu, keluarga Islam yang kami jumpa dalam yang pedalaman itu, ada 7 keluarga Islam sahaja. 7 keluarga Islam sahaja yang tinggal. Jumpa pakcik-makcik apa semua, yang anak-anak dia semua. Tinggal 7 keluarga ni, duduk kelompok lah, satu kelompok kampung. Yang mana yang lain mana pergi pakcik? Dia kata ustaz yang lain habis murtad. Yang murtad ini dia macam pisang goreng je. Macam keripapnya. Ya, dia biasa. Kita buat surau, kami ada buat satu surau di perkampungan Mu'allaf tu. Sambil saya tazkir Ramadan, sambil saya cerita Pak Sabah sebab masa singkat. Kami buat satu surau tu Ramadan tahun lepas. Kita cari dana untuk buat surau, dah siap pun. Dan sekarang ni alhamdulillah kita letakkan seorang ustaz di situ jaga surau. Surau itu kita buat, dibina adalah masyarakat yang sudah murtad ni datang. Dulu dia Islam dah masuk Kristian kan. Dia boleh baca Fatihah, boleh baca. Mau ini saya boleh baca ni. Saya boleh baca ni, ini surah Al-Ikhlas. Tapi dululah masa saya Islam lah. Sekarang saya sudah Kristian. Dia boleh benda biasa. Dalam hati saya tu kebaling kau dia batu ni. Ini berlaku tuan-tuan dan macam Allah. Sebab apa? Sebab kejahilan. Sebab tu kedatangan Ramadan ini dia sebenarnya mentarbiah jiwa kita, roh, jiwa nafsu ni, nafsu kita ni. Yang nafsu ni yang tak suka ni. Nafsu tak suka Quran, tak suka. Ya? Baca Quran tak suka, dengar Quran tak suka, solat tak suka, perkara-perkara baik tak suka, derma infak tak suka, tahfiz tak suka. Yang tak suka tu bukan kita, nafsu kita. Batu nafsu dalam Ramadan kita kena paksa dia, tarbiyah dia, didik dia. Bagaimana nak paksa dia? Di samping berpuasa, paksa dia baca Quran. Batu kedatangan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas, petunjuk pada manusia, wa bayyinatin minal huda, petunjuk, penerang kepada petunjuk, penjelasan keterangan kepada petunjuk, wal furqan, pembeza antara hak dan batil. Ini Quran. Kalau kita puasa, kita tidak maknanya kita tidak sebatikan diri kita dengan Quran, maknanya kita tidak menyahut seruan puasa secara total. Barat. Maksudnya sekadar kita puasa lah. Sebab tu puasa ni tuan-tuan dan macam Allah, bukan sekadar puasa, tetapi pengisian dalam puasa itu. Bagaimana pengisian zikir kita, Quran kita, qiyamul lail kita, man qamal lail Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nabi sebut lagi, man qamal lail Ramadan, man qama laila Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan, Allah ampun dosa mereka yang lalu. Kata para ulama, orang yang menghidupkan Ramadan, malam Ramadan bermula daripada tarawih. Tarawih ini sudah dikira sebagai menghidupkan malam-malam Ramadan. Sehinggalah pergi ke sahur, sehinggalah pergi ke solat subuh berjamaah. Kalau tarawih pun malas, ada itu sebab tu ada wujud geng 8, geng 20. Tahu geng 8, geng 20? Geng 8 dia nak 8 rakaat. Geng 20 dia nak 20 rakaat. Macam kami, kita biasalah. Semua 8 rakaat, nasib baik 40 tak buat. Ya, Sayyidina Umar pernah buat 40 rakaat. Di Malaysia ni kita paling banyak pun 20 lah. Kalau pergi ke masjid tu buat 20, bagi kita tazkirah situ kena habis sampai 20. Itu kelebihan dia tazkirah pergi masjid-masjid ni, ustaz ni. Geng 8 ni komplain, geng 20 komplain. Ustaz bagi tazkirah, ustaz belasah sikit geng 8 ni. Geng 8 sebab apa? Sebab geng 8 ni 8 rakaat je dia balik. Dia balik tak apalah, dia balik tu dia habiskan yang murih.
Jadi kami habis 20, habis dah tak ada murid dah. Itu dia marah tu. Aku dah habiskan 20, aku tak khusyuk dah Ustaz, tak khusyuk. Habislah aku ikan ipap aku. Kan? Jadi tak khusyuk. Sebab tu tuan-tuan dan rahmati Allah SWT, dia tak ada isu. Baik 8, baik 20, tak ada masalah. Cuma masa saya pergi ke pedalaman, tuan-tuan, kita kongsi tuan-tuan lah. Di satu surau masjid, kaum-kaum ibu di belakang, ya, makcik-makcik di kampung, dia pergi banyak cerita lah. Dia datang surau, dia pakai kemban macam tu je. Dia datang surau dengan kulit ni dia punya tahu kemban macam tu. Lepas tu depan tu dia buka macam tu pula. Ini pedalaman, tapi sedikit-sedikit ada orang dermakan telekung, tudung, kita bagi makcik tu pakai. Nak sebut pada tuan-tuan, bila sebut kelebihan Ramadan, barang siapa yang menuju ke majlis ilmu di bulan Ramadan, kita sebut itu dalam maksud potong hadis Nabi SAW, hadis sahih. Berjalan menuju ke majlis ilmu di bulan Ramadan, Allah beri dia pahala, setiap langkahnya setahun pahala. Tahu-tahu? Besar, setahun pahala. Tuan-tuan melangkah di rumah tadi berapa langkah? Ada 10 tak? 20? 30? 30 Ustaz? 30 tahun puasa Allah bagi. Dia dengar, masjid tu dengar, tuan-tuan dan macam Allah, Alhamdulillah Ustaz, dia kata, cover semua aku punya puasa terlepas-lepas. Tahun depan aku tak nak puasa. Tak nak puasa dia. Sebab apa makcik tak puasa? Saya tadi Ustaz jalan kaki 50 langkah. 50 langkah, 50 tahun, saya umur berapa dah? Tak payah dah. Dia ingat kelebihan yang Allah beri itu, cover semua. Solat tak payah, apa semua tak payah. Jadi babak kelebihan ni pun, fadail amal ni, kelebihan-kelebihan amal dan sebagainya ni, kadang-kadang nak cerita pada orang jahil pun berhati-hati, tuan-tuan. Ya, berhati-hati. Sebenarnya kelebihan ini Allah beri kepada kita untuk naikkan darjat manusia. Irfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, kata Allah. Allah beri darjat manusia ni, ada dua golongan. Yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang berilmu. Bagaimana Allah angkat darjat mereka? Yang pertama Allah beri ketenangan jiwa. Itu disebut sebagai mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah persilakan masuk syurga. Sebab tu nafsu ni kena didik, jadikan ada nafsu lawamah sekurang-kurangnya. Paling tinggi nafsu mutmainnah. Jangan jadi nafsu ammarah bisu', selalu bawa kepada kejahatan. Ajak berhenti ya, 8 rakaat, balik terus sebab nak kerja kuih-kuih kat rumah, nak habiskan, kan? Nanti tak habis makan dan sebagainya. Qiyamul lail jauh sekali. Bangun sahur, takut tak bangun sahur ni. Kena bangun sahur ni, aku nak makan ni. Aku kalau puasa aku tak makan, aku susah aku. Mati aku, kita. Kan? Takut dia tak takut kalau tak solat subuh berjemaah. Itu bimbang. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu kedatangan Ramadan ini sebenarnya membawa mesej yang sangat besar. Ya, membawa mesej yang sangat besar kepada kita, supaya dengan adanya Ramadan ini kita jangan sia-siakan, sebab banyak kelebihan yang saya sebut tadi, sunat wajib tadi. Yang kedua, beri makan kepada orang berpuasa, kan? Beri makan pada orang berpuasa, saya sebut dalam pedalaman tadi, masyarakat pedalaman. Kita beri makan orang yang berpuasa, Allah beri pahala orang seperti orang tu berpuasa. Maknanya kalau kita puasa, saya puasa bagi dia makan, dapat juga pahala dia tadi. Maknanya dapat 2 pahala lah, tanpa mengurangkan sedikit pun pahala dia. Jadi kalau satu hari kita boleh beri makan 10-20 orang puasa, banyak pahala kita, tuan-tuan. Sebab tu kedatangan Quran ini, ciri-ciri orang beriman yang disebut, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang disebut oleh Allah Ta'ala, yang pertama orang yang yakin kepada kitab Quran. Yang kedua dia percaya kepada yang ghaib. Yang ghaib ini benda yang di luar pemikiran manusia. Macam inilah pahala yang disebut tadi. Allah Ta'ala berikan pahala Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, kelebihan lebih baik daripada 1000 bulan. Allah tak terfikir manusia 1000 bulan, Masya Allah, Tabarakallah. Nampak tak? Kelebihan sangat luar biasa. Beri makan, kalau kaum ibu sebulan dia ada cuti seminggu, dia masak untuk suami dia, seminggu dia cuti, dapat pahala suami dia. Maknanya dia puasa solid 1 bulan.
Dia tak ada cuti pun, tapi cuti tadi kena gantilah. Kan 5 hari tadi kena ganti. Tapi dia berpuasa sebulan 30 hari. Suaminya puasa penuh, dia pun dapat puasa penuh. Lainlah kalau suaminya pun tak penuh. Kan? Anak puasa. Ini orang Melayu kita ni penyakit dia. Anak umur 4 tahun 5 tahun suruh puasa. Kan? Ada satu pasti, saya jaga pasti satu pasti tu. Kan? Dia di pasti ni tadika. Umur 4 tahun 5 tahun puasa. Ustaz, saya nak mati dah Ustaz. Dia kata, kenapa kau nak mati? Saya puasa, bapak saya tak suruh buka. Saya suruh makan. Beritahu ustazah bagi makan. Tak mau, bapak marah, nanti bapak rotan. Dia kata. Nampak tak? Orang kita ni, orang Melayu Islam, orang Malaysia ni, dia tekan anak dia bab puasa. Ini silap tuan-tuan. Tekan anak kita bab solat, bukan bab puasa. Anak 4 tahun 5 tahun, perut dia pun kecil lagi. Puasa pukul 2 petang, abah tak tahan, okey makan. Bukan ada masalah apa pun. Tapi bab solat tekan dia. Dah solat belum? Belum. Solat. Dah majlis Quran belum? Baca Quran belum? Belum. Baca Quran. Yang tu kena tegas. Bukan bab puasa. Ini anak sampai terlentang macam tu. Sebenarnya macam tu. Jangan buka. Awas. Nampak ni. Ada kes tuan-tuan, anak keras. 4 tahun. Abah tak tahan dah. Abah dia beriman sangat. Beriman sangat dengan puasa. Tak apa, tawaduk. Relax. Anak dia tidur tuan-tuan, tidur terus. Tak bangun-bangun dah. Nampak? Kena berhati-hatilah. Kita didik anak kita, kena lebihkan solat dan puasa. Yang seterusnya tuan-tuan mati Allah, saya sebut pengalaman saya masuk pedalaman tadi. Bila masuk keluarga yang minoriti tadi, masuk ke rumah dia, pengalaman tahun lepas kita buat korban bersama Muslim Care. Ya, masuk dalam, saya nak sembelih lembu. Pakcik, mana lembu nak sembelih? Ada ustaz buka bawa kulung rumah. Orang sebut bawa kulung rumah tu, bawa rumah lah. Rumah kampung kan. Tuan-tuan ni rumah taman. Di rumah kampung, bawah tu ada halaman lah. Kita pergi sana. Tengok dalam tu tuan-tuan. Di dalam tu ada apa? Lembu, babi, anjing. Satu kandang. Pakcik nak sembelih mana satu pakcik? Ustaz pilihlah mana satu pun. Tak ada masalah, ustaz pilihlah mana satu ustaz sembelih pun halal. Dalam hati, kalau tak hang halal. Nak sebut itu. Jadi nak ceritakan satu keluarga tu kita Islamkan. Diislamkan, masuk Islam. Bila dah masuk Islam, alhamdulillah pakcik dah masuk Islam. Bulan depan kami nak datang sini lagi pakcik. Kami mahu pakcik pastikan babi sudah tidak berada bawah rumah. Maknanya lain clear lah. Nak pendekkan cerita tuan, masa pendek. Datanglah sebulan semula. Bila datang semula, tengok babi dah clear lah. Alhamdulillah. Maknanya dakwah kita berkesan lah. Jumpa pakcik salam apa semua, alhamdulillah pakcik. Babi dah tak ada pakcik lah. Dah tak ada Ustaz, alhamdulillah. Mana pergi pakcik? Habis semua kaya makan Ustaz. Kami sembelih semua babi Ustaz bawah. Kami letak di hutan. Dia datang rumah balik. Datang rumah dia kata, kami rasa sayang pula. Baik kami sembelih, kami makan. Makan semua. Bila kita tanya pakcik makan, dia kata apa? Ustaz tak bagi tahu pun babi pun haram makan. Jadi kami makan lah. Nak sebutkan tuan-tuan dan rahmati Allah, ini kejahilan lah. Kejahilan yang berlaku di negeri kami lah. Kejahilan ni semua negeri ada. Kemiskinan semua negeri ada. Memang Allah Ta'ala takdirkan macam tu. Ada orang miskin, ada orang kaya. Orang miskin ini duta kepada orang kaya. Ya, memang Allah Ta'ala ciptakan macam tu. Dan cumanya di negeri kami ini, isu murtad sampai hari ini lagi masih berjalan dengan lancar. Tahu? Isu murtad ini masih berjalan dengan lancar. So maknanya penggerak-penggerak untuk mengatasi isu ini para ustaz lah, para dai, pendakwa-pendakwa ni yang bergerak tanpa dikenali. Tak masuk TV dan sebagainya. Memikirkan masalah umat Islam di bumi Sabah. Muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, yang akhir, saya nak sebut yang akhir. Imam Al-Ghazali berpesan, saya nak tutup sikit dengan Sabah dalam masa 5 minit. Saya tambah 5 minit. Imam Ghazali pesan 5 perkara ini kena buat dalam bulan Ramadan. Kata Imam Ghazali, bila masuk Ramadan ni kena jaga sungguh 5 ini. Apa dia? Yang pertama kata Imam Ghazali, jangan tinggalkan majlis ilmu.
Jangan tinggalkan majlis ilmu, kata Imam Ghazali. Bab kelebihan saya sebut tadi kan, besar kelebihannya. Jangan tinggalkan majlis ilmu. Kita majlis ilmu yang kita tak suka. Kan, bila ada majlis ilmu, kuliah subuh tak ramai kan. Bukan sinilah. Surau di Bangladesh. Di surau di sini memang ramailah insya-Allah. Yang kedua kata Imam Ghazali, jangan tinggalkan bangun malam. Qiyamul lail. Kan? Qiyamul lail jangan tinggal. Man qama al-laila Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampun dosa orang yang tak tinggalkan bangun malam. Orang bangun malam juga boleh menerangkan kubur-kubur mereka. Jadi bangunlah malam. Bangun malam bukan sekadar sahur. Sahur boleh bangun. Sahur boleh bangun. 30 hari puasa tu boleh bilang berapa hari tak bangun. Mungkin terlepas penat dan sebagainya. Itu pun gegas, Allah tak bangun. Kan? Allah, aku tak bangun qiyamul lail, Allahu akbar. Ada tak? Tak ada. Yang dia terkejut, masya-Allah, kenapa tak bangun abang? Tak makan ni. Dia risau dia buat makan. Risau dia. Tapi bab qiyamul lail, bab solat dia tak berisau. Nampak tak? Yang seterusnya kata Ghazali, jangan kamu tinggalkan baca Quran. Nampak? Ramadan ini jantungnya Quran. Kena baca Quran. Quran ini tuan-tuan kena baca setiap hari. Jangan tunggu Ramadan. Itu bila sampai Ramadan baca tergagap-gagap, buat tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta sa. Kan? Sebab apa dia kata? Sebab dia macam tu. Ustaz dia kata, kan dalam luar Ramadan alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Aku bacalah satu Ustaz, alif bata. Dia pandai cover pula. Oh, betul juga. Alif tu bukankah alif satu huruf Ustaz? Ba satu huruf? Ya betul juga. Nampak tak? Maknanya satu huruf itu dikira sebagai satu huruf. Setiap satu huruf itu diberikan jarak oleh Allah Ta'ala sebanyak 70 kali ganda. Banyak tuan-tuan. Fatihah saja berapa ratus huruf, berapa puluh huruf. Banyak. Jadi tuan-tuan jangan pisahkan diri kita dengan Quran. Baca setiap hari. Kalau kita jarang-jarang baca, ini masalah kita ni, kita suka pilih surah. Itu yang jadi suami itu. Suaminya bila jadi imam, Allahu Akbar, dia punya muqaddimah bagus. Allahu Akbar. Pengantin baru. Ada cerita tu pengantin baru. Dia punya babak mertua dengar, bagus menantu aku jadi imam kat bilik tu dengar. Isteri dia keluar, abah, rakaat maghrib dah bertukar ke? Apa? Masih lagi 3, abah buat 3 lagi. Suami saya buat 5 tadi. Suami saya jadi imam, dia buat 5 rakaat. Ingatkan dah bertukar dah. Bertukar kepala otak hang, dia kata. Bilang sembahyang lagi. Apa? Maknanya kejahilan. Tuan-tuan kena jaga, kita kena jaga. Quran jangan tinggal. Jangan pilih surah. Ini surah masuk setiap hari, surah Al-Mulk, Al-Waqi'ah, surah Yasin. Itu yang bila masuk surah tu, Yasinul Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Oh, macam hafiz pula dia, laju ya. Kan? Bila masuk surah lain, dia pening lah. Matilah aku, pening aku. Ini pengalaman kita ni, tadarus dengan adik-adik. Bila surah-surah panjang di tengah-tengah tu tak pernah baca, dia akan jadi lambat. Sebab Al-Quran kalamullah. Bila kita baca setiap hari, semua surah kita baca, maka ayat Quran itu dia akan mesra dengan kita. Mudah. Ya? Lepas tu kena baca setiap hari. Ramadan special. Kena banyak pula. Hari biasa sekurang-kurangnya 1 hari 1 muka surat. Bukan 1 hari 1 huruf. Tapi kalau susah sangat, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Sadaqallahul Azim. Yang itulah yang paling dia suka. Yang kalau ada pilihan tak Ustaz? Ada satu kes berlaku persetubuhan di siang hari di bulan Ramadan. Kena bayar 2 bulan berturut-turut. Puasa 60 hari berturut-turut. Dia jumpa, Ustaz tolong Ustaz, ada pilihan tak? Ada tak pilihan lain yang saya boleh selesaikan isu ini? Dia nak pilihan lain, memang ada pun. Kena berikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Tetapi dengan syarat kena buat 60 hari dulu. Nak usaha buat dulu. Tak boleh baru kita boleh. Mana kita boleh berikan 60 orang miskin makanan. Setiap satu orang satu cupak. Mudah saja Ustaz. Aku bawa gula duit aku dalam 2000 beres lah. Bukan mudah seperti itu ya. Tuan-tuan, sebab tu
digalakkan kepada orang bujang-bujang ni dan kepada ibu-ibu, bapa-bapa, jangan mengahwinkan anak-anak kita pada 3 bulan yang besar ini, Rejab, Syaban, apatah lagi Ramadan. Baru, bila baru masalah besar. Faham? Yang seterusnya kata Imam Ghazali, jangan pisahkan diri kita dengan zikrullah. Zikir wali-wali songo bila zikir mereka mengalunkan zikir. Sebab apa? Nak melunakkan hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia masuk dalam zikir itu, digalakkan kita mengalunkan zikir. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Itu zikir. Bangun malam kita zikir macam tu, dia boleh melunakkan hati, jiwa kita. Bukannya subhanallah, 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 sebelah. Nah, jadi gitu. Zikir maknanya jangan kelang kabut zikir. Subhanallah, subhanallah, satu-satu kita kena sebut. Yang akhir pesan Imam Ghazali apa dia? Jangan makan makanan yang syubha. Tahu syubha? Puasa dah. Berbuka puasa hotel 5 bintang. Nah. Apa masalah Ustaz puasa 5 bintang? Sponsor budak-budak tafiz makan di hotel. Sponsor budak-budak anak yatim makan di hotel 5 bintang. Apa masalah dia? Maghrib habis, Isyak habis, Tarawih habis. Apa lagi? Minyak digunakan adalah minyak al-babi. Minyak babi digunakan. Apa lagi? Dia guna minyak arak. Arak digunakan sebagai minyak. Mana Ustaz tahu? Yang bagi tahu saya ni chef di dalam hotel tu gitu. Dia bagi tahu saya, Ustaz jangan makan. Dia beritahu, dia datang, kenapa? Nampak tak kalau dia masak tu, api naik tu kan? Itu arak dia guna. Itu yang sedap tu. Sebab tu tuan-tuan, Imam Ghazali pesan jangan. Sebab ini Ramadan, puasa. Digalakkan kita berbuka di masjid atau di rumah lah. Sekurang-kurangnya di rumah. Di rumah pun agak-agak lah, kuih-kuih jangan terlalu banyak. Sikit-sikit lah. Sebab apa? Bimbang kita jadi innal mubadzirina kana ikhwana syayatin. Ustaz bilang tadi, masuk di dalaman, dia angkat tangan. Bila masuk Ramadan, Allah buka pintu syurga luas, Allah tutup pintu neraka, Allah belenggu syaitan iblis. Dia angkat tangan. Ustaz bilang tadi, awal tadi, orang dusun. Ustaz bilang tadi, bila masuk Ramadan, tutup itu pintu neraka, buka pintu surga. Tetapi saya tengokkan, bila masuk Ramadan masih juga ada orang tidak puasa di siang hari. Adakah dia syaitan, Ustaz? Dia tanya itu. Saya kata dia bukan syaitan, dia adik-beradik syaitan. Apa bezanya Ustaz adik-beradik sama syaitan? Nah, sebut innal mubadzirina kana ikhwana syaitan. Dia saudara kepada syaitan. Siapa saudara syaitan? Kalau kita membazir, tuan-tuan kita terpalit. Kita ni sepupu syaitan. Nah, jadi jangan kita terpalit dengan itu. Ada lebih bawa kita sedekahkan di tahfiz, di masjid, bagi makanan. Sebab kata Nabi, bila masuk Ramadan, para sahabat Nabi berebut infak bulan Ramadan. Dia gandakan infak mereka kepada 200%, tuan-tuan. Banyak. Sebab apa? Sedekah setiap sedekah di bulan Ramadan itu akan memadam semua api-api yang akan membakar tubuh badan manusia. Tubuh badan kita yang nak dibakar ni, yang banyak dosa ni, bagaimana nak hapuskannya, tuan-tuan terhormat Allah? Di samping amal kebaikan yang kita lakukan, sedekah bulan Ramadan itulah yang paling terbaik untuk kita menghapuskan api-api neraka daripada membakar tubuh badan kita. Lepas tu para sahabat Nabi infak habis, habis dalam bulan Ramadan. Dan yang akhir, tuan-tuan Allah SWT, itu makanan tadi. Mudah-mudahan sebagai peringatan malam ini, kita mampulah di akhir Ramadan kita memperolehi kelebihan la'allakum tattaqun. Akhir kalam, seperti juga ustaz-ustaz lain lah, kita berhajat kedatangan saya ni yang bersama dengan tuan-tuan. Kita juga di Sabah ni, macam saya sebut tadi, isu murtad, ya. Kita tidak boleh detailkan lah. Kalau nak cerita detail, dia masa tu kena panjang.
kan? Isu murtad berlaku, isu kejahilan berlaku. Isu ini gerak kerja dakwah diteruskan. Kami antara penggerak dakwah di negeri Sabah. Saya wakil Muslim K, wakil Muslim K di Sabah. Di samping itu saya juga pengerusi NGO dakwah kebajikan. Kita bergerak memang dakwah ni di kawasan pedalaman lah, kawasan pedalaman. Masjid Surau ni memang kita ada sekat lah. Macam saya memang saya tak boleh berceramah macam ni di Sabah, tak boleh. Tak boleh, tak boleh sembarang-sembarang. Ustaz Ridwan Makno tu bos saya. Ustaz Ridwan Makno kenal. Saya sama jawatan dengan dia. Tapi saya di peringkat negeri, dia di peringkat pusat. Sama pemuda juga. Faham lah? Tak boleh sembarang-sembarang masuk dalam surau dan masjid. Jadi kita pergilah di pedalaman. Masyarakat kita jahil. Ya, jahil, bab makan, babi dia makan, biawak dia makan. Orang Islam, itu dakwah kena berjalan. Ustaz ni orang pertama. Kumpulan ustaz ni orang pertama masuk ke sini. Sebelum ni missionary Kristian masuk sini. Apa dia buat? Dia bawa beras, dia bawa telur bagi kaya makan. Itu orang ramai murtad. Ada satu keluarga tu murtad. Suami, isteri, anak-anak. Anaknya perempuan dia offer kahwin percuma. Siapa nak anak perempuan aku bagi percuma dengan syarat murtad sekali. Nampak tak? Siapa nak? Gadai akidah ni bagaikan pisang goreng, bagaikan kuih, bagaikan ikan, boleh jual beli. Ada satu orang hamba Allah tu namanya Ja'far nama Islam kan? 6 kali murtad. Masya Allah ya Rabbi. Murtad masuk Islam. Lepas tu datang missionary Kristian, masuk Kristian, masuk Islam lagi. Masuk Kristian, masuk Islam lagi. Ya Allah Rabbi. Sebab tidak ada follow up. Islam tapi tidak amalkan Islam. Jadi dakwah kita lamalah, kami dah lama buat program dakwah ni, dan akhirnya kita tubuhkan madrasah. Pondok lah macam ni kita punya tahfiz ni. Tapi kami lebih kepada kita buat di pedalaman, untuk orang-orang susah, fakir-fakir miskin ni. Kita ambil budak-budak dia, wakil-wakil setiap kampung pedalaman, letak di situ belajar agama, belajar percuma. Dia pada di kampung dia tak tahu buat apa, sekolah pun tak sekolah dah, rosak. Dia tahu dia main dengan babi saja. Ya, tahu babi tu, kalau masuk pedalaman babi tu, masa pergi tuan-tuan, saya masuk tandas, babi tu follow saya dari belakang. Bukan babi besar, babi kecil tu. Tuan-tuan tak pernah tengok babi kecil kan? Tak pernah kan? Comel. Cute. Ada masa datang pergi Sabah, telefon, "Ustaz, saya nak ikut ustaz pergi tengok babi." Dia cute. Dia beratur tau. Dia bermain dengan ayam. Ayam pergi patuk-patuk dia. Lepas program malam tu tuan-tuan, dia hidang ayam. Tak makan saya malam tu. Bisik-bisik ustaz makan ke? Tak makan ke? Tak makan ke, siap pula makcik ni dah hidang. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayangkan, kan? Babi mesra dengan ayam. Lepas tu kan lembu kan tinggi, babi tu lalu bawah. Dia berkawan tau. Dia member. Subhanallah. Kita tengok, ya Allah ya Rabbi, kan. Jadi ini nak cerita kepada tuan-tuan pengalaman lah. Ini benda yang kita tidak reka, memang benda yang berlaku. Budak-budak ni kita bawa. Mudah-mudahan mereka boleh balik untuk jadi dai. Tak mampu kita masuk selalu setiap hari. Kita bukan ada kekuatan di sudut dana, bukan macam Kristian. Missionary Kristian tuan-tuan, dana dakwah dia juta ringgit. Dana dakwah Kristian juta ringgit dalam dan luar negara bagi pada dia. Kita juta juga, juta rupiah. Maknanya terhadlah. Itu antara usaha kita buat. Kita tubuh madrasah, mereka belajar percuma. Ada seorang ustaz yang kita letak di situ, Ustaz Ismail, orang Terengganu. Kita bagi dia inilah, maknanya yang mencari ni kamilah, ustaz ni. Kita berkuliah, kita umumkan dana, kita buka kepada tuan-tuan boleh ambil bahagian. Baik, ambil bahagian ni. Apa lagi di bulan Ramadan, kan? Perbanyakkanlah, pelbagaikan surau, masjid, tahfiz. Tak mampu banyak, bagi sikit. Kita jangan cakap ni ustaz ni pantang dia kata, tak ada cerita lain, dia bawa dana aja. Itu ciri-ciri munafik tuan-tuan. Al-munafiquna wal munafiqat. Dalam surah At-Taubah diceritakan ciri-ciri munafik ini antara orang yang bakhil bab harta. Kita bercakap, kita boleh masuk dalam kategori bakhil. Tak mau bagi, jangan bagi. Kita diam je. Elok begitu. Kan? Sebab ini amalan sunnah. Sunnah.
Nabi perang Tabuk, umumkan dana. Abu Bakar bagi semua kali, Allahu wa rasuluhu, tinggal Allah dan Rasul saja. Abdurrahman bin Auf, satu hari dia balik daripada Talha Ubaidillah, sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga, 10 sahabat Nabi. Talha balik daripada berniaga malam, dia dapat 700,000 dirham keuntungan pada malam tersebut. Balik rumah tak duduk diam dia, panggil istrinya, yang sini. Tadi abang untung 700,000, besok beri kepada semua fakir miskin. Nampak tak? Dermawannya para sahabat Nabi, tak kira apapun. Abdurrahman bin Auf 7 juta dia beri kepada fisabilillah. Kita Astro sebulan berapa? Astro sebulan 120, Astro sebulan 80. Masjid berapa kita bagi? Kalau Astro kita bagi 120, tiba-tiba masjid kita bagi 20 ringgit, kita zalim. Wih, dahsyat ustaz ni, memang pun. Ya, sebab agama ni dia berkait rapat dengan akhirat. Maka kalau Astro tak salah, Astro 120 Astro, pastikan masjid 240. Wish, tak boleh lah ustaz, jangan pasang Astro. Wih, ganas ustaz ni. Hati aku lah ustaz, aku punya harta. Bila cakap macam tu, kita adik-beradik korun. Faham tak? Sebab tu tuan-tuan dan material, penting ilmu. Ilmu ni kita kena perkasakan dia. Sayyidina Ali, Nabi sebut dia, gelar dia sebagai babul ilmi. Kata Nabi, ana madinatul ilmi wa Ali babul ilmi. Aku ni, kata Nabi, kota ilmu. Pintu kota ilmu adalah Ali. Maknanya Ali ni orang bijak lah. Sebab tu Ali ni, Sayyidina Ali ni kelebihan dia. Ya, Sayyidina Ali ni kelebihan dia. Bila dia ditanya 10 soalan yang sama, jawapannya tetap berbeza-beza. Sebab apa? Sebab dia orang bijak. Orang kaum golongan Khawarij, pemuda Khawarij jumpa dengan dia, tanya soalan yang sama, 10 pemuda. Orang pertama datang, Ali, yang mana lebih baik, harta ke ilmu? Kata Ali apa dia? Ilmu lah. Sebab apa? Sebab ilmu itu warisan daripada para nabi. Harta warisan daripada Qarun, Fir'aun, Syaddad. Nampak tak? Tak salah ada harta tuan-tuan, tetapi jangan seperti Qarun lah. Qarun ini, aku susah-susah cari Allah Ta'ala hantarkan 2 peminta sedekah, minta buat masjid. Aku susah-susah cari harta, siang malam aku cari duit, kau tiba-tiba datang minta duit sedekah. Pergi belalah bro. Allah tenggelamkan semua harta Qarun. Kita tak, Allah simpan nanti. Nampak tak? Sebab tu harta tak salah, tapi kita kena infak kepada jalan fisabilillah. Kata Ali, soalan kedua, mana baik Ali, ilmu kah harta? Kata Ali, ilmu. Sebab apa? Ilmu yang kamu miliki, ilmu akan menjaga kamu. Ilmu tu akan jaga kamu. Tapi harta, kamu yang jaga harta. Pening pula, aduh, dalam rumah ada 5 biji kereta, matilah kalau masuk curi kereta aku, habislah aku. Malam tidur tak tenang. Kita kena jaga harta. Tapi ilmu tu lah jaga kamu. Barat. Batu kita kena tengok ilmu. Budak-budak belajar tahfiz, pergi sponsor dia. Ya, budak-budak belajar Quran, belajar tahfiz kan? Kita tahu belajar mana? Gimana? Pakistan, gimana? Mesir, gimana? Belajar pondok mana? Aku nak sponsor tiket kau, boleh? Ya, kena macam tu tuan-tuan. Ambil saham dia, ambil berkat dia. Orang baca Quran ni, Nabi sebut dia boleh syafaat 10 orang masuk syurga. 10 orang masuk syurga, bukan semua keluarga dia. Mak bapak wajib. Yang lain itu siapa yang derma untuk dia, infak untuk dia juga masuk dalam 10 itu. Belajar Quran 30 juzuk, bagi dia duit. Jangan bagi miskin orang baca Quran. Ini kita berak. Kena buat macam tu tuan-tuan. Ada hamba Allah yang saya pernah tengok dia buat. Dia tidak pernah miskin sampai bila dia mati senyum tu. Senyum. Tuan-tuan pernah tengok tak orang mati senyum? Yang kita tengok di Palestin, di Malaysia pun ada. Saya pernah tengok. Dia orang biasa aja, dia bukan hafiz Quran pun, biasa aja. Tetapi dia kerjanya, dia banyak derma budak-budak hafiz Quran. Pergi mana? Pakistan, aku nak beli tiket untuk dia. Bukan banyak pun dia bagi, aku beli tiket. Lepas tu dia bagi duit poket. Selesai, budak tu pergi. Senang hati budak tu pergi belajar. Orang, gimana belajar agama? Gimana? Pergi Kelantan. Okey, aku nak beli tiket. Itu benda tu je dia buat. Allah bagi kemudahan pada dia, Allah tunjuk dia mati, dia punya jenazah dia senyum. Senyum tu senyum. Itu tanda-tanda mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik. Jadi tuan-tuan, saya nak lancarkan dana dakwah, ya. Madrasah kebajikan
dan juga program dakwah di sini malam ni. Yang tuan-tuan bawa duit boleh serah pada saya malam ni. Yang tak bawa boleh masuk dalam akaun. Tapi pamphlet saya tak bawa. Allahu Akbar. Tadi kan kelang kabut. Saya duduk Shah Alam, bawa kancil. Sahabat saya Ustaz Husni bagi pinjam kancil. Ustaz pandai lah cari. Ustaz Faizal hantar apa tu, map dalam handphone tu. Saya tengok, letaklah map tu. Tengok map, mau pening pula. Bawa kereta pun tak boleh laju, kena Honda belakang kan. Tapi alhamdulillah sampai juga ke sini. Jadi benda tu terlupa. Ya, InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan nombor akaun dengan saya lah, nombor akaun NGO. Minta maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan, ambil masa lebih, ada bahasa yang kasar, minta maaf banyak-banyak. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.